Pada malam ini kita akan mengupas tajuk yang ke-37 dalam kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin, iaitu tajuknya adab menziarahi kubur. Adab menziarahi kubur. Kita lihat pada matan hadis ini. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb qala hadatsana Muhammad bin Abdullah al-Asadi an Sufyan an Alqamah bin Marsad an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا walakumul afiyah. Rawahu Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Asadi daripada Sufyan, daripada Alqamah bin Marsad, daripada Sulaiman bin Buraidah, daripada bapanya. Dia berkata Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka apa yang mesti mereka kerjakan apabila mereka hendak pergi ziarah kubur. Maka salah seorang daripada mereka membaca doa sebagaimana yang tertera dalam riwayat Abu Bakar, Assalamu ala ahli diyar. Ini yang paling ringkas lah, ucapan pada ahli kubur ni, ucapan yang paling pendek lah. Manakala dalam riwayat Zuhair radhiyallahu anhu, beliau membacakan doa ni ataupun salam ini kepada ahli kubur, Assalamualaikum ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun asrallahu lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah bagi penghuni kubur daripada kalangan orang-orang mukmin dan muslim, dan kami insya-Allah akan menyusul kamu semua. Aku memohon kepada Allah SWT bagi kami dan bagi kamu al-afiyah, keselamatan. Itu kata sihat wal afiyah, bukan setakat sihat tetapi juga selamat. Ni sihat tak selamat kan? Ni sebab tu dia sebut sihat wal afiyah. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-975. Pengenalan kepada tajuk pada malam ini, perkuburan ataupun kita panggil al-maqbarah ataupun al-maqabir, ya, kata plural, kata jamak dia tak banyak kan. Perkuburan merupakan tempat persinggahan bagi setiap insan yang bernyawa apabila telah dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tempat transit lah, R&R. Bukan tempat kekal abadi. Ya, kekal abadi di sana nanti, di syurga ataupun neraka pun tidak lah. Di syurga nanti kita akan kekal abadi lah. Jadinya amalan menziarahi kubur menurut Islam adalah salah satu yang bermaksud supaya seorang Muslim itu sentiasa menjaga iman dan mengingati kematian. Ini tujuan dia utama. Bila kita tengok kubur saja, kita dah tergambarkan ini tempat aku. Tapi adakah ini pasti tempat aku? Itu belum pastilah. Kita pun tak tentu adakah kubur kita di darat, di laut, ya, ataupun dalam perut haiwan ke, ataupun dalam bangunan, kita pun tak tahu. Yang pastinya kita akan masuk ke alam barzakh. Tempat kita dikebumikan tak ada jaminan lagi. Walaupun kita dah booking dah beritahu ke anak-anak kan,
Esok kalau ayah tak ada, mak tak ada, esok kau letaklah sebelah kubur atuk kau. Ya, kubur atuk kau situ letaklah. Itu tak boleh cakap. Ditakdirkan kalau kita meninggal dunia di Mekah, di Madinah tak? Sudah pasti kita akan dikebumikan di sana. Lagi baguslah Mekah Madinah ni tak? Ya. Jadinya belum pasti. Cuma boleh bagi tahu saja, jaminan tu tak ada. Dengan menziarahi kubur, umat Islam akan ingat bahawa kematian itu adalah satu kenyataan. Sebab tu bila kita ziarah kubur, kita kena ingatkan untuk diri kita. Aku akan masuk ke sini juga satu hari nanti. Jadi bila kita ingatkan diri kita, sudah pasti kita akan bertanya, apa persiapan aku untuk aku masuk ke dalam? Dah sedia ke nak mati? Amalan dah cukup ke? Tak. Sebab kematian itu dia tak mari tanya. Encik, disebabkan encik punya amalan dah cukup, jadi saya nak ambil nyawa encik lah. Kalau itu senang. Ya. Jadi kematian itu dia tak tunggu orang tu bersedia. Ya, dia akan datang secara mengejut, tak bagi salam pun. Ya. Jadinya menziarahi kubur merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Apatah lagi menziarahi kubur ibu bapa sendiri. Menziarahi kubur termasuk ibadah yang mulia di sisi Allah SWT. Agama Islam menyeru kita supaya menghormati dan memohon keampunan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi ziarah kubur amat digalakkan. Tetapi yang tak digalakkan dan tak suruh dan dilarang bila kita melakukan ritual, upacara tertentu di kubur. Itu yang diharamkan. Kadang-kadang orang salah faham. Ya, takkan salah saya nak ziarah kubur, pergi dah ziarah, siapa larang? Rasulullah pun ziarah kubur memang galakkan. Tapi bila dibuat ritual, upacara, sedangkan kuburan itu untuk kita ingat pada mati. Ya, bukan kita menyediakan untuk si mati dia dah pergi dah. Dia tak ada dalam Quran awal lah. Dia dah masuk alam barzah dah pun. Ya, dia dah masuk alam barzah. Alam barzah, alam lain. Kita alam dunia. Cuma mungkin jasad dia di situ, tulang belulang dia di situ, roh dia dah ke mana dah. Ya. Jadi bila mana orang melakukan upacara tertentu di situ dengan tujuan-tujuan tertentu, ya, meminta sesuatu pada dia si mati ni, dia jadi masalah. Menyalahi apa yang Rasulullah buat. Rasulullah suruh kita pergi ziarah kubur supaya ingat aku akan mati. Aku akan masuk sini, jadi apa persiapan aku nak buat? Ya. Jadi bila buat ritual ni orang tahu ni lah. Jadi benda yang salah lah. Kan? Kena pula benda ritual itu yang bertentangan dengan syariat agama. Ya? Sebab tu kata ibadah itu ditunjukkan. Siapa yang tunjuk? Rasulullah tunjuk. Siapa yang ikut? Sahabat ikut. Sebab dia ibadah. Sebab ziarah kubur ni sebahagian daripada ibadah kita masuk tak? Jadi kita kena buat lah. Kan? Adapun ziarah supermarket, pergi pasar, itu semua urusan dunia itu pun ada adab. Ya, ada juga adab dia. Kebiasaannya kita akan menziarah kubur menjelang Ramadan atau setelah selesai solat hari raya. Ini ya kebiasaan kita buat. Walaupun sebenarnya bukan di waktu itu sahaja yang disyariatkan dalam agama Islam, namun begitu ramai dalam kalangan kita yang jarang menziarahi kubur atas alasan sibuk dengan urusan kerja dan tiada masa untuk melakukan amalan menziarahi kubur. Ya, sebab sibuk sangat. Sedangkan Rasulullah galakkan kita ziarah kubur supaya kita ingat mati. Bila kita ingat mati, kita bekerja untuk dunia pun kita akan fikir, yang aku nak bawa ini bekalan ke akhirat. Jadi sudah pasti kita akan melakukan kerja itu menepati apa yang syariat nak. Tapi bila dia bekerja tidak menepati syariat sebab tak ingat mati, tentu dia ambil duit haram, ambil sumber-sumber haram, terima rasuah, buat benda-benda haram. Sebab pada dia kerja itu dia tak ada kaitan dengan mati dia. Jadi bila dia ingat benda urusannya dia buat benda yang haram tadi, dia ingat dia akan sempat bertaubat. Itu yang masalah dia. Tapi bila kita pergi ziarah kubur, kita akan tertik. Mati itu bila-bila saja boleh. Kematian itu bila-bila saja boleh datang menjemput. Adapun tujuan disyariatkan supaya menziarahi kubur adalah untuk mengingatkan kita
bahawa kehidupan di dunia ini tidak kekal dan mengingatkan kita kepada hari akhirat. Ziarah kubur boleh dilakukan pada bila-bila masa. Satu ketika Rasulullah SAW memang melarang para sahabatnya, terutamanya kaum wanita lah, untuk menziarahi kubur sebelum disyariatkannya. Kerana pada waktu itu umat Islam ramai yang salah faham tentang adab menziarahi kubur. Mereka masih terkesan dengan amalan jahiliah. Pergi ke kubur meratap-ratap, pergi ke kubur meraung-raung, berguling-guling. Ya. Tapi hari ni lain pula ritual dia pula. Pergi kubur juga, dia buat benda-benda lain pula. Ya. Duduk keliling kubur tersebut, baca ritual-ritual tertentu, zikir-zikir yang dikatakan tertentu ni. Ya. Dan mana zikir tu entah datang pada Nabi ataupun tidak. Dibuat benda ni dengan tujuan untuk apa? Untuk si mati. Padahal Rasulullah cakap dah, kita ziarah kubur untuk diri kita. Kan? Jadi ini dilarang. Dan tadi disebut juga ziarah kubur boleh bila-bila masa. Dan Rasulullah pernah ziarah kubur pada waktu malam. Jadi kubur sendiri kat mana? Dalam sikit lah. Boleh dah ziarah balik lah. Kan? Kubur tempat saya sebelah masjid je. Kan? Cerah sikit. Ni kalau kubur dalam hutan ni kan? Kan? Jadinya boleh bila-bila masa lah. Tidaklah ada hari-hari khusus tertentu. Jadinya kebetulan ditakdirkan bulan Ramadan, ditakdirkan pada hari raya sebab anak-anak perantau, anak-anak di perantauan balik ke kampung. Jadi lepas solat hari raya tu, kebetulan ada lapang, pergilah ziarah kubur kan. Kebetulan balik. Dan kubur pun sebelah je dengan masjid. Jadi dah sampai masjid, dah semayang, pergi ziarah kubur, tak ada hal pun. Bukan ada masalah lah, tidaklah dilarang pun. Kan? Yang menjadi masalah bila pergi meratap, buat perkara-perkara khurafat, benda-benda yang ditegah agama, benda-benda yang tidak ditunjukkan agama, benda-benda yang perkara-perkara yang tidak diajarkan agama. Dia yang mana dia buat. Ini adalah sebab ziarah ni ibadah. Sebab dia ibadah. Ya. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksudnya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Jadi dalam kubur pun dapat juga balasan, tapi balasan yang sempurna di hari akhirat nanti. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan barang siapa yang dapat elakkan diri dia daripada masuk neraka, masuk ke syurga, dialah orang yang berjaya. Faqad faz. Dialah orang yang berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya. Ya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Illa mata'ul ghurur. Kesenangan, pangkat, harta, jawatan, apa saja nikmat dunia yang kita dapat ni sebenarnya mata'ul ghurur, iaitu kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Kalau orang tu dia tidak terpedaya dengan dunia, dia akan gunakan nikmat-nikmat yang dia dapat tadi untuk mencari keredaan Allah. Nikmat harta dia gunakan untuk keredaan Allah. Nikmat umur dia habiskan dengan untuk mencari redha Allah. Nikmat pangkat, jawatan, kuasa digunakan untuk mencari redha Allah. Selamat orang macam ni. Daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda,
Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkarul akhirata. Maksudnya, sesungguhnya aku pernah inni kuntu, sesungguhnya aku pernah melarang kamu untuk menziarah perkuburan. Sebab masa tu Islam, orang Islam masih lagi ada terkesan dengan ritual-ritual orang-orang Arab jahiliah. Ketika itu, jadi Rasulullah larang, tak boleh, khususnya kaum wanita lah. Maka sekarang ziarahilah kerana ia mengingatkan kamu kepada akhirat. Rasulullah benarkan sekarang sebab apa? Sebab orang Islam sudah mula faham apakah adab ketika ziarah kubur, apa benda boleh buat, apa benda tak boleh buat. Selama ni dia terkesan dengan adat ataupun ritual-ritual Arab jahiliah. Aku suruh larang lah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini bersatu hadis sahih. Keterangannya, sebagai umat Islam kita hendaklah mematuhi dan menjaga adab ketika menziarahi kubur. Antaranya yang pertama, sebelum menziarahi kubur disunatkan kita berwuduk, memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Kenapa? Sebab kita pergi ziarah kubur tu, penghuni-penghuni kubur tu, mereka dapat mendengar tapak kaki kita, mereka dapat tahu siapa yang datang. Tadi saya sebut kubur tu dah ada jasad dengan tulang je, sedangkan roh mereka dalam barzah. Iyalah, di dalam barzah lah ni mereka dapat mendengar tapak kaki yang datang tu siapa, kan? Dan mereka dapat doa-doa orang yang mendoakan mereka, dapatlah kat mereka tu, sebab mereka berada di dalam barzah. Jadi tiangkan dia, orang yang mana mereka ni telah masuk ke alam barzah itu, mereka dapat melihat, mereka dapat mendengar tapak kaki. Dan setiap kali ada orang ataupun jenazah yang baru dikebumikan pada hari tersebut, dia pun baru masuk ke alam roh, maka orang itu pun bertanya, kau kenal tak dia ni? Kau kenal tak dia ni? Oh, kenal lah. Itulah orang rumah saya, itulah suami saya. Apa dia buat sekarang? Tak? Itulah anak-anak saya. Oh, anak-anak kau ya? Itu sekarang tu bergaduh habis dah. Alamak, kau meninggal hari tu dah. Yalah, ingat lagi kau meninggal hari tu kan. Esok petang tu juga bergaduh habis, berebutkan tanah kau untuk dia kena sunat. Tu kalau yang tak bagus lah. Kalau didik anak dengan baik, tu anak ni, alhamdulillah, dia orang semua tengok muka-muka ahli masjid dia. Aku tengok dia orang masjid. Jadi dia mendapat perkhabaran, kan? Jadinya orang ahli kubur ini itulah. Kalau kita nak tahu lagi lebih detail tentang alam barzah ni, kita baca kitab Tazkirah Al-Umur Akhirah, kan, karangan Al-Qurtubi, tebal ni, 800 muka surat. Dan itu dia cerita detail lah tentang ahli kubur, kan, tentang perkara-perkara akhirat dia cerita dengan detail, kan. Saya pernah mengajar kitab tu, makan tahun juga lah, kan. Makan tahun tu tebal, harga dia pun dalam 80 lebih saja, 800 muka surat, tapi memang detail. Dia cerita daripada hari pertama orang tu meninggal dunia, masuk kubur macam mana, dalam kubur apa ada, orang yang diluaskan kuburnya macam mana, orang jadi sempitkan kuburnya macam mana, adakah ahli kubur dapat mendengar berita daripada ahli dunia. Tu macam tadi boleh tengok tu. Itu yang pertama lah, kita sunatkan berwuduk, memakai pakaian yang sopan dan juga menutup aurat. Yang keduanya, apabila sampai ke tanah perkuburan, disunatkan kita memberi salam kepada ahli ataupun huni kubur dengan iringan doa. Antaranya, Assalamualaikum sekalian saudara-saudara penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahli dia. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan kesejahteraan kepada kamu saudara-saudara sekalian. Sesungguhnya kami insya-Allah akan menyusuli kamu. Kami memohon kepada Allah SWT untuk kita semua yang masih hidup dan yang sudah kembali ke rahmatullah akan beroleh kesejahteraan. Asallallahu lana wa lakumul afiyah. Itu yang kedua lah.
Adab yang ketiganya, tidak berbual dengan percakapan kosong yang tidak berfaedah semasa berada di tanah perkuburan. Sebab kawasan itu kawasan orang meninggal dunia, dan kita pun akan meninggal dunia, kan? Kalau boleh bergurau senda lagi atas kubur ni pelik jugalah, kan? Sebab Rasulullah pernah tengok ada beberapa orang lelaki yang mana mereka ni bersembang-sembang, dia ketawa berdekar-dekar, punya lah lucu. Orang tak pelik lah tengok orang macam ni, kan? Dia kalau dia ingat mati, kalau dia tahu yang kematian dia akan datang menjemput dia bila-bila, sudah pasti dia nak senyum pun tak sempat. Dia dah tahu. Itu juga kata para ulama ada. Kita pun pelik tengok orang yang suka ketawa, orang yang suka sibuk dengan urusan dunia. Kan dia sibuk dunia je, sedangkan dia pun tak tahu yang sedang kain kapan dia tu sedang ditenun. Tak, orang tengah tenun kain kapan dia, berarti kematian dia hampir. Yang keempat, haram melakukan perkara khurafat yang menjejaskan akidah, seperti mencium kubur, mencium batu nisan, kan? Apa masalahnya? Saya cium batu nisan mak ayah saya. Mak ayah kau hidup tak nak cium, dah meninggal baru saya nak cium, kan? Waktu jenazah dah dikapankan baru saya nak cium. Waktu hidup cium lah puas, kan? Mengusap-usap tanah dengan harapan semoga berperoleh berkat dan sebagainya. Kadang-kadang ada amalan-amalan yang begini, rapat, tapi menggunakan ayat Quran. Ambil tanah kubur, dibacakan surah-surah tertentu. Ya, kalau dia baca surah tertentu, nanti malaikat takkan tanya lebih-lebih, malaikat takkan pukul dia, kan? Boleh, tak ada masalah, dengan syarat datangkan bukti yang mengatakan demikian. Boleh. Kalau dia nak buat, datangkan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti lah, dalil lah, sama ada daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi lah. Sebab perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang kita tak nampak, hanya Nabi je layak bercakap. Hanya Nabi sahaja yang layak bagi tahu kita. Sebab Nabi dapat wahyu. Selain pada Nabi tak dapat wahyu. Dapat mimpi, itu bukan wahyu. Para Nabi mimpinya wahyu. Kita manusia bukan wahyu, Walaupun orang alim, orang soleh, dia bukan wahyu. Sebab wahyu datang pada Allah. Pada antara Jibril AS. Ya, ni ada ustaz tu mimpi, ada orang soleh. Itu tak ada masalah. Tak ada isu pun. Kalau dia nak kata, dia mimpi macam ni, okey. Itu mimpi. Dia tetap tidak bertaraf wahyu. Wahyu confirm betul. Wahyu berbentuk arahan. Itu betul. Jadi kadang orang salah faham yang tu. Ya, mimpi tentang mimpi. Yang betul, mimpi para Nabi sahaja. Selain pada Nabi ataupun sahabat pun nanti dulu. Sebab tiada pengesahan. Ya. Tapi dalam bab menerima wahyu, mimpi untuk para Nabi sebahagian daripada cara Nabi-Nabi menerima wahyu itu. Jadi kena clear yang tu. Takut bila orang dengar mimpi tu benar kan nanti dulu. Sebab kalau Ibn Sirin pun dia membahagikan tingkatan mimpi itu berapa. Ya, dia ada 3 bahagian dalam bab mimpi lah. Kan? Nanti kita cerita bab mimpi lama lagi. Kan? Panjang pula dia macam ni. Ya, tadi tak boleh buat benda khurafat seperti mencium kubur, mengusap-usap tanah dah. Yang kelimanya, sunat duduk menghadap ke arah mukanya. Biasanya kalau kita di Malaysia, muka dia tu tempat yang ada ni lah, nama dia lah kan. Dia tu letak kepala dia tu. Ya. Dan membaca ayat suci Al-Quran seperti membaca surah Al-Ikhlas atau membaca surah Yasin dan menghadiahkan pahala kepada ahli kubur tersebut, ya, itu tak ada hal. Bukan jadi isu pun, kan? Sebab ini pun perkara khilaf. Jadi bila sebut khilaf tu, ada ulama kata boleh, ada pandangan kata tak ada masalah. Sebab dia ada khilaf, kan? Tu pandangan. Jadinya bolehlah buat. Yang keenam, yang sunat menghadap kiblat ketika berdoa, semoga Allah SWT mengampuni dosa dan melimpahkan rahmat ke atas roh ahli kubur. Ya, doakan mereka semua. Sebab doa-doa kita ni sampai. Ya, doakan mereka. Jauhi amalan-amalan bid'ah dan khurafat ketika menziarahi kubur. Antaranya, apa dia?
Perkara bid'ah dan khurafat ini, yang pertama, mengambil tanah kubur dengan sangkaan berkat atau ada kelebihan. Kena pula kubur tu dikatakan kubur wali tak? Kubur orang alim, kubur ni tak? Yang lagi semangat dia nak ambil. Kenapa ambil? Itulah tanah pokok rambutan belakang rumah tak nak tumbuh lah. Jadi aku nak kubur lah tanah kubur kat situ kan. Berkat ni kubur wali ni. Itu yang kata khurafat tadi tu. Kan? Yang keduanya, meminta berkat, pertolongan dan istighasah, meminta pertolongan agar dihilangkan atau terlepas dari bala bencana daripada kubur. Sedangkan yang kita kena minta itu hanya kepada Allah SWT. Hanya kepada Allah lah. Dan juga dengan bertawasul dengan nama Allah, bertawasul dengan nama Rasulullah, tak ada masalah. Kan? Tapi bila pergi kuburan, wahai Syekh sekian-sekian, wahai Tuan Guru sekian-sekian, tolonglah bagi tanah, bagi tanaman kami subur, tolonglah minta ke Allah bagi hujan turun. Jadi tak adalah beza dengan orang Nasrani pergi jumpa padri-padri dia tak? Ataupun orang-orang Yahudi ni, ataupun agama-agama ciptaan yang lain, jumpa dengan berhala minta dengan tu. Cumanya dia ni nampak macam ala Islam, itu je lah kan, tapi hakikatnya tak boleh kan? Sebab apa? Sebab dilarang dia perbuatan demikian. Yang ketiganya, syirik yang tidak nyata. Kalau syirik nyata, kita boleh tahu. Yang tidak nyata ni, iaitu yang tersembunyi, adalah meminta doa dan pertolongan dari kubur atau orang mati, seperti minta tolong melepaskan dari bala kesusahan dan lain-lain. Kan? Kau kalau nak maju perniagaan, kau pergi ziarah makam wali sekian-sekian. Ni kubur wali ni, ini para wali ni. Kau minta nak meniaga perniagaan ke, nak bagi maju, ni tak kat sini. Tak ada beza lah dengan berhala pun. Ya, cuma ni dalam bentuk kuburan. Sebab tu Rasulullah cukup larang pergi sembah kubur. Sebab sembah kubur ini perbuatan orang-orang Majusi, buatan orang Yahudi dulu yang memang garuk-garuk. Kan? Cuma sebab hari ni dia pakai pakaiannya itu nampak macam berjubah, pakai berkopiah, seolah kita nampak okey kot. Itu saya kata, cuba yang pergi pakai tu, yang pergi kubur, yang buat perbuatan macam tu tadi, pergi menyembah kubur, pergi cium sana cium sini, dia pakai seluar jin, dia pakai baju gambar apa tu, gambar tongkok kan, tangan pada tatu. Orang tak heran pun, ni semua budak-budak sesat ni. Tapi yang pergi tu pakai kopiah, pakai pakaian ala Islami, jubah. Jadi orang nak cakap sesat kan tak berani. Sebab takkan kot dia buat macam ni. Ya, itu je. Jadi benda ni mesti diimbangi dengan wahyu, dengan dalil hadis dan juga Al-Quran. Kan? Jadi kalau ada kebenaran, tak masalah. Jadi kalau tak ada, tolong datangkan. Kerana dia kata benda ni ada, tolong datangkan bukti yang boleh. Ya, ini kerana orang yang telah mati yang berada dalam kubur tidak boleh memberi sesuatu pertolongan kepada orang yang hidup. Bahkan orang yang hidup dituntut supaya berdoa untuk orang yang telah mati. Kalau saya sebut, ketika di dunia ketika mak ayah kita hidup, kita memerlukan doa mak ayah kita. Ketika mak ayah kita meninggal dunia, mak ayah kita memerlukan doa anak-anaknya pula. Ya. Jadi macam mana pula kata bila dah mati boleh minta tolong? Kita boleh lah. Yang keempat, meletakkan sesuatu makanan atau melakukan korban untuk kubur. Ya? Kalau masuk bulan ni sekarang ada orang tua dia hantar makanan, hantar kuih tu, hantar kuih ni tak? Itu memang sebiji sama lah macam orang bukan Islam buat. Yang kelimanya, beribadat, solat dan lain-lain di atas kubur, kecuali solat jenazah. Ditakdirkan tempat tu tak ada tempat nak sembahyang, nak sembahyang zuhur ni kan, tak ada tempat lain, okey, darurat tak ada hal lah kan. Tapi selagi ada tempat ruang yang boleh dibuat, maka pergilah, supaya jangan timbul fitnah kan, tidak timbul fitnah kan, itu je kan. Kalau ada tempat lain, ya, tak ada masalah. Ni ceritanya tak boleh, ya. Ataupun kalau di kuburan itu kadang ada bangsal yang siap untuk buat surah nak sembahyang kan, okey. Tapi di atas kubur tu tak boleh, kecuali solat jenazah. Ada orang datang lambat, jenazah dah dikebumikan,
dia buat solat jenazah ghaib. Boleh ya. Ya, ni sembahyang apa ni? Oh, tadi sembahyang zuhur, tak sempat sembahyang zuhur, sembahyang terkubur, tak boleh. Carilah tempat lain. Yang keenam, beriktikad, percaya bahawa si mati boleh menunaikan hajatnya. Ini lagi mengarut ni. Firman Allah SWT. Ni dalam Quran sebut. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Maksudnya, dan tiada yang lebih sesat dari orang yang berdoa selain daripada Allah, yang tidak mengabulkan baginya. Minta selain daripada Allah pula, yang mana orang ni pun tak mampu nak mengabulkan doa dia sehinggalah hari kiamat. Sedangkan makhluk-makhluk yang mereka berdoa kepadanya itu lalai terhadap doa mereka. Surah Al-Aqaf ayat 5. Ya, ahli kubur tu sendiri pun, diri dia pun tak tahu lepas tak lepas lagi. Kita pun tak tolong dia kan. Tak ada jaminan lagi. Pengajaran hadis tadi di atas menyeru kita supaya menginsafi bahawa kematian merupakan rahsia Allah SWT sepenuhnya. Perkara-perkara ghaib menjadi rahsia Allah. Dalam ilmu Allah semata-mata. Manusia pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Para nabi pun tak tahu. Melainkan mereka-mereka yang diberikan wahyu. Mengapa Allah SWT merahsiakan kematian seseorang? Ialah agar orang itu sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Dan orang yang dikatakan bersedia menghadapi kematian hanyalah mereka yang siap bekal untuk kembali kepada Allah SWT dan bekal menghadapi kematian seperti mana firman-Nya, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Maksudnya, dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal yang cukup, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban, meminta sedekah, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yakni yang memikir dan memahami. Surah Al-Baqarah ayat 197. Sebab itulah mengapa Rasulullah SAW menganjurkan kita supaya banyak mengingati mati. Kerana ia adalah satu kepastian dan datangnya tanpa pemberitahuan. Di sebalik kematian ada kehidupan, dan kehidupan itu sangat berbeza dengan kehidupan di dunia sekarang ini. Allah SWT berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal arda thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Maksudnya Allah SWT mentadbirkan makhluk-makhluknya. Bagi melaksanakan takbirnya itu, dia menurunkan segala sebab dan peraturan dari langit ke bumi. Kemudian diangkat naik kepada pengetahuannya segala yang berlaku dari pelaksanaan takbirnya itu untuk dihakiminya pada suatu masa yang dirasai oleh orang-orang yang bersalah banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu yang biasa. Ya, Surah As-Sajdah ayat yang ke-5. Perbezaan masa antara kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia ialah satu hari kehidupan di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Sekiranya ditakdirkan seorang itu menerima balasan akibat daripada perbuatan dosa kesalahannya, kemudian Allah SWT menghukumnya sebelum dia masuk ke syurga, dia harus masuk terlebih dahulu ke dalam neraka selama 1 hari. Contohnya, maka 1 harinya itu di dalam neraka, jika dihitung dengan harinya di dunia, sama dengan 1000 tahun. Bagaimana pula dengan nasib orang yang masuk ke dalam neraka selama 1 tahun? Tadi masuk 1 hari pun dah bersama dengan 1000 tahun.
Kan? Ini yang kena masuk neraka setahun ni. Bermakna dia akan berada dalam neraka selama 365,000 tahun dalam perkiraan hari di dunia tak? Lagi banyak. Padahal kita umur pun tak, nak sampai 100 tu mujur sangat dah lah. Kalau dapat 100 tu lah, itu pun memang dah tak larat lah. Nak semayam diri pun dah susah kan. Orang yang masuk ke dalam neraka selama tempoh 50 tahun. Tadi setahun tak? Ni 50 tahun. Bermakna dia akan berada di dalamnya. Yang ini dalam neraka selama 50 darab dengan setahun 365 hari darab dengan 1000 tahun. Kira sendiri tuan-tuan. Ambil kalkulator kira sendirilah. Kan? Banyak mana kena. Sebab dosa tinggalkan solat, dosa menerhaka mak ayah, dosa putuskan silaturahim, dosa ambil hak orang lain, dosa makan harta haram. Banyak cerita ni. Kan darab sendiri lah tengok. Inilah yang digambarkan Allah SWT seperti unta masuk ke lubang jarum. Bermakna mereka tidak akan masuk syurga sebagaimana tidak mungkinnya unta memasuki lubang jarum. Dengan firman-Nya, Allah Ta'ala cerita tentang lubang unta masuk ke dalam lubang jarum ni. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat perintah kami dan yang angkuh merasa dirinya lebih daripada mematuhinya. Orang yang ubah ayat-ayat Allah, ayat Quran. Orang yang menjadikan ayat Quran untuk kepentingan diri dia. Dia gunakan ayat Quran ini untuk kepentingan diri dia. Dia menjual agamanya dengan untuk mendapatkan habuan dunia. Ini dah sebut dah dalam surah Baqarah. Kita baca ayat yang 20 ke bawah tu lah. Dah cerita dah. Orang yang menjual akhirat untuk mendapat habuan dunia. Dia buat macam ni tak? Dia jual ayat-ayat Allah untuk habuan dunia. Tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk di lubang jarum. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan. Surah Al-A'raf ayat 40. Nak bagi Allah, nak bagi fikir. Orang yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan diri, untuk kepentingan peribadi, untuk kepentingan kumpulan, makanya Allah Ta'ala kata mereka ni masuk dalam neraka. Nak masuk syurga tu ibaratnya mustahil. Kan? Mustahil. Maksud bila sebut lama sangat berada dalam tu. Sehinggalah seperti mana unta masuk dalam lubang jarum. Boleh ke? Tak. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW memerintahkan agar kita memperbanyakkan mengingati mati. Kerana mati itu adalah suatu kepastian. Mati datangnya tanpa pemberitahuan. Di sebalik kematian ada kehidupan. Yang mana kehidupan itu sangat berbeza dengan kehidupan dunia sekarang ini. Yalah, dah masuk kubur nak mana nak makan sebelah mana? Ya. Dalam kubur ni sembahyang apanya lagi? Padahal ke dah. Kan? Dalam kubur nak baca Quran apa lagi dah. Ya. Jadinya di dunia ni nak beramal. Dalam kubur tak ada apa dah. Tak ada terima apa dah pun. Siapa sahaja yang selalu ingat bahawa dirinya akan menemui kematian, maka dia akan selalu ingat bahawa di sebalik kematian, dia akan dipertanggungjawabkan ke atas semua yang dia lakukan, walau sekecil apapun amalan yang dia lakukan di dunia ini. Maka sudah pastilah dia akan menjadi Muslim yang baik atau soleh dan akan menjadi orang yang amanah, disiplin, menjadi orang yang manfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi sebaliknya, jika dia terlupa bahawa dirinya akan mati, lupa bahawa di sebalik kematian itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh dirinya, maka dia telah dilalaikan dengan kenikmatan hidup di dunia sehingga mengabaikan bekalan menuju akhirat. Kesimpulannya, yang pertamanya, orang yang bijak adalah orang yang mengingati mati
keadaan kematian yang husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, kematian yang baik atau kematian yang buruk, menjadi nilai yang sebenar di sisi Allah SWT yang disaksikan pada saat akhir amalan yang dilakukannya. Menziarahi kubur disunahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran daripada kematian itu. Kedua, antara adab menziarahi kubur ialah kita dilarang untuk meminta doa atau permohonan kepada kuburan atau orang yang sudah meninggal dunia. Allah SWT menyuruh kita supaya berdoa hanya kepadanya, yakni kepada Allah SWT sahaja, dan dialah yang mengabulkannya. Perkara ini adalah semata-mata kerana Allah SWT adalah zat yang maha agung dan mudah sekali untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Untuk itu dilarang ke atas kita untuk memohon kepada selain Allah SWT. Ketiga, amalan menziarahi kubur ini sudah berlaku sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Maksudnya dah lama dah buat pun, 1400 tahun lebih dah. Dan menjadi amalan tradisi para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'in dan salafus soleh sehingga sekarang. Dan ia adalah antara punca kepada kekuatan rohani. Jadi kita kena cek balik. Kalau ritual kubur yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan tertentu yang dia buat di keliling kubur ke, dia baca benda-benda tertentu, dia tidur situ ke, dia buat macam bentuk sujud kat situ ke, kita kena cek balik lah. Benda ni betul ke Nabi ajar? Tak. Kalau Nabi ajar, mesti sahabat pun ada buat. Kalau sahabat ada buat, confirm tabi'in akan ikut. Kalau tabi'in pun ikut, tabi'in pun akan buat. Tapi kalau tidak ada dalam mana-mana daripada zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in tak ada, jadi celah mana yang boleh ada ritual duduk kubur membaca bentera-bentera tertentu? Boleh menari kat sebelah kubur pula, kan? Dengan alasan berzikir tak? Ini yang kata kecelaruan. Ya, kecelaruan dalam memberi makna ziarah kubur. Sedangkan ziarah kubur tu satu benda yang cukup baik. Tetapi bila dibuat dengan ritual-ritual macam ni, adat-adat begini mencacatkan. Seolah-olah ziarah kubur tu benda yang tak baik pula tak? Jadi itulah sebuah sikit tuan tentang tajuk yang kita bahaskan pada malam ni. Wallahu ta'ala a'lam.